Terima kasih kepada yang bertanya. Pertanyaannya lebih kurang maksudnya, ada orang mengatakan bahawa Nabi SAW berkahwin ramai itu setelah wafatnya isteri pertamanya Khadijah. Artinya sunnah berkahwin lebih daripada satu ni baru sunnah setelah kematian isteri yang pertama. Mana kalau isteri yang pertama tu masih ada lagi, tak boleh. Adakah begitu sunnah? Jadi jawabnya tidak begitu. Itu kebetulan berlaku kepada Nabi SAW begitu. Tetapi dalam sunnahnya, kalau kita tengok sahabat-sahabatnya tidak begitu. Bahkan dalam satu masa pun boleh. Cuma yang berlaku kepada Nabi SAW tadi tentu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Salah satunya ialah untuk menunjukkan bahawa Nabi SAW berkahwin ramai itu bukan untuk memuaskan nafsu, sama sekali tidak. Sebab kalau untuk memuaskan nafsu, tentu dia berkahwin pada ketika muda. Tetapi Nabi SAW berkahwin dengan isteri-isteri yang lain itu pada ketika telah tua, dan lebih banyak bersifat perkara lain, untuk memberi pengajaran yang lain. Umpamanya untuk menyatu padukan, untuk menarik golongan yang tertentu kepada Islam. Seperti Safiyah, keluarga dia, masyarakat dia jadi Islam kerana Nabi SAW berkahwin dengannya, kerana Nabi SAW tidak menjadikannya sebagai hamba sahaya. Jadi banyaklah hikmat-hikmat yang seumpama itu. Bukan bercanggah dengan sunnah. Kalau kahwin tadi serentak lebih daripada satu, walau bagaimanapun memanglah dalam Islam dia bukan utamakan kahwin ramai itu semata-mata, bukan. Bahkan yang dikehendakinya ialah keadilan dan kebaikan, keharmonian dalam rumah tangga. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalau kamu takut tidak akan berlaku adil, fawahidah, kamu kena satu sajalah. Kamu kena satu saja. Dan termasuk bukan adil ni dari segi giliran sahaja sebenarnya yang idealnya, walaupun disebut-sebut dalam kitab fiqh begitulah, tapi yang idealnya bukan begitu saja. Tapi dari segi kita dapat menjaga anak-anak dengan baik, menguruskan dengan baik, dan tidak ada mana-mana pihak yang berkecil hati, yang terkilat, yang terseksa misalnya. Itu mesti kena jaga dalam keadaan penuh kesedaran, kefahaman. Seperti sahabat-sahabat dulu, dia kahwin ramai memang dengan maksud supaya zuriatnya ramai. Tetapi mereka bukan berseronok-seronok kahwin itu. Sebabnya hari ini kahwin, besok sudah pergi keluar perang jauh, pulangnya setelah setahun baru pula berjumpa dengan isteri. Begitu keadaannya. Kalau nak ikut sunnah, biar sunnah betul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah katakan, walan ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, walaupun kamu nak macam mana pun. Sebab itu susah, sukar. Jadi bila payah, susah, kahwin satulah sebaik-baiknya. Tetapi kalau ada masalah, ada ruangnya. Dia masalah dalam hidup kita ni banyak lah kan. Banyak. Umpamanya tidak dapat anak, umpamanya sakit dan sebagainya. Jadi kalau kita hadkan dengan seorang saja isteri, itu mungkin jadi seperti agama lain lah. Jadi seperti agama lain. Itu yang pertama dalam soalan tadi. Yang kedua dari segi jubah tadi jubah itu pada saya dia termasuk dalam sunnah ghairu tashri'iyah. Sunnah Nabi SAW terbahagi kepada dua, tashri'iyah, ghairu tashri'iyah. Dalam kitab-kitab usul fiqh pun disebutkan begitu. Yang ni ada yang memang dikehendaki kita mengikut Nabi dalam perkara itu, dan elok kita mengikutnya. Ada yang berlaku kepada Nabi, dilakukan oleh Nabi SAW kerana dia berada dalam suasana, dalam masyarakat, dalam zaman tertentu. Ada yang begitu. Kalau termasuk dalam yang kedua ni, ini bukan tashri'iyah, bukan kena mengena dengan agama dengan arti dituntut kita terikat dengannya, bukan. Misalnya Nabi SAW pakai kain, tidak mesti kita pakai kain. Sebab Abu Jahal pun pakai kain juga. Nabi SAW makan roti, tak mesti kita makan roti. Tidak ada kelebihan apapun kalau kita nak makan roti. Sebab kita bangsa yang makan nasi misalnya. Tak ada kena-mengena di situ. Begitu juga dengan perkara-perkara lain. Kalau zaman itu berperang menggunakan kuda, menggunakan pedang,
kita tidak semestinya terikat dengan cara itu. Bahkan ada kalanya kalau kita terikat dengan cara itu salah, berdosa kita. Dalam keadaan kita perlu kepada yang lain, kita nak gali parit misalnya, seperti zaman Nabi dulu perang gali parit di sekeliling Madinah, itu tak perlu. Sebab sekarang ini orang menggunakan peluru berpandu. Musuh datang dengan helikopter, datang dengan jet, begitu, bukan dengan kuda seperti zaman dulu. Kalau kita buat juga kononnya kerana nak mengikut Nabi, Nabi pernah buat begitu, itu satu kesalahan di zaman sekarang ini. Sebab itu bukan dituntut kita mengikatkan diri dengan itu, tidak. Kalau Nabi SAW dulu bila nak buang air, dia pergi ke padang, dia pergi jauh. Jadi adakah sunnah sekarang ni kita tak buat tandas dalam rumah kita? Kerana nak mengikut sunnah, nak dapat pahala ni, kita kena pergi. Kalau dalam bandar macam ni, nak pergi ke padang mana? Nak pergi ke padang mana? Tak ada tempat dah sekarang ni. Semua rumah, semua ada orang. Jadi yang itu tidak perlu kita ikut. Kalau kita ikut, salah. Sebab itu kita kena faham dengan betul. Apabila nak mengikut Nabi, kena faham kaedahnya. Kena faham kaedahnya. Jangan kita melampau. Jangan kita mengikat diri kita dengan sesuatu yang berlaku 1000 tahun lebih dahulu. Setengah-setengah perkara memang kita kena terikat, setengah-setengah perkara tidak. Itulah perlu kita tahu adanya di sana pembahagian sunnah itu, sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghairu tasyri'iyah. Begitulah, wallahu a'lam. Ini ya. Di sini ada 2-3 soalan lagi. Yang pertamanya, adakah hadis Rasulullah yang membenci penghormatan dengan cara berdiri? Memang ada, dan hadis itu sahih, tapi tidak mutlak. Tidak mutlak. Bahkan di suatu peringkat Nabi SAW, kalau sambil semayang, kalau imam itu semayang sambil duduk, Nabi SAW suruh duduk juga. Kalau imam sembahyang sambil berdiri, baru makmum ni kena berdiri. Kenapa? Nabi SAW sebenarnya mahu mengikis semangat dan pengaruh asing. Kalau orang besar mesti berdiri. Sampai dalam sembahyang kita semua tunduk kepada Allah, di situ pun ada lagi dibesarkan imam. Imam duduk, kita berdiri. Di suatu ketika Nabi SAW larang buat begitu. Tapi setelah sahabat-sahabat semua faham apa maksud ajaran Nabi SAW yang sebenarnya, di akhir hayatnya Nabi duduk, Nabi suruh berdiri. Yang makmum itu suruh berdiri. Sebab apa? Sudah faham. Jadi kadang-kadang ajaran Nabi SAW itu dia nak menghapuskan budaya yang tertentu yang sudah tersebar dalam masyarakat. Dalam keadaan itu memang tak bagus, tidak elok. Bahkan ada kalanya boleh jadi salah. Tetapi kalau dalam keadaan kita faham dan tidak ada apa-apa unsur-unsur yang bercanggah dengan ajaran Islam, maka itu dikira tidak mengapa. Tidak mutlak lah, artinya tidak mutlak lah, tak boleh berdiri bila tetamu datang, itu tidak mutlak. Bahkan dari segi adabnya lebih baik kalau kita berdiri. Tetapi yang soal pada ketika maulid ini, bila berselawat tu berdiri, itu tak ada tu, tak ada kena-mengena. Yang tadi kalau yang hidup, memanglah Nabi SAW pernah pergi, sahabat berdiri, dia kata duduk. La taqumu kama taqumul a'ajim. Duduk, jangan kamu berdiri seperti berdirinya orang-orang ajam bila nak menghormati ketua-ketua mereka. Nabi suruh duduk. Memang ada, itu hadis sahih. Tetapi Nabi ada maksudnya sendiri. Selepas matinya tidak ada lagi. Jangan kita buat itu salah. Kenapa kita perlu berdiri? Kerana selawat. Ketika semayang itu pun ada, ketika kita duduk. Jadi bila selawat Allahumma salli ala Muhammad, adakah kena berdiri? Siapa kata macam tu? Dan alasan yang kena berdiri tadi, bila berselawat tadi, dari mana datang? Ini pun salah satu perkara yang keliru juga. Sebenarnya dia ada latar belakang. Dia ada kaitan dengan kepercayaan orang-orang zaman dahulu